Kita intro dulu. Rupa-rupanya Sultan Selangor dah titah dah pasal Nick Allen ini lama dah dulu. Kita je yang tak ambil tahu masa tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi saya terpaksa melanggar janji saya sendiri ataupun azam saya sendiri untuk tidak lagi membuka topik berkenaan dengan isu petisyen mencabar enakmen Jamiah Syariah Kelantan yang dilakukan oleh Nick Allen itu. Sebab saya rasa dah terlalu banyak sangat benda yang diulas dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya lagi kita gali, lagi banyak benda yang timbul sampai ianya seolah-olahnya macam tak putus-putus sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kali ini saya akan membawakan kepada anda satu lagi sudut pandang yang saya rasa anda patut tahu. Sebelum itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin mengambil sedikit kesempatan ini untuk sedikit mempertahankanlah Didi Chronicle dengan parodinya itu. Saya tahu ada sebilangan orang, terutamanya anak-anak papa yang tersakiti, dok tuduh Didi ini menghina agama lah, mempersendakan mahkamah lah dan macam-macam lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, perlu saya jelaskan dekat sini. Kalau anda tonton video Didi itu, video itu lebihnya kepada benda yang boleh jadi. Bukannya benda yang dah jadi ataupun benda yang telah diputuskan oleh mahkamah. Tetapi benda itu ialah benda yang boleh jadi. Berkemungkinannya akan terjadi akibat daripada keputusan mahkamah pada 9 Februari hari itu. Dan kalau anda hendak cop saya untuk mempersedakan mahkamah juga, saya nasihatkan anda sebelum anda buat macam tu, tonton video ini bagi habis dahulu. Pertamanya tuan-tuan dan sekalian, saya telah membaca segala kenyataan daripada Ketua Hakim Negara, mantan Ketua Hakim Negara dan sebagainya. Dan mereka ini betul belaka, bukan tak betul. Panel 8 hakim yang membenarkan petisyen ini pun, yang menyokong petisyen itu pun betul juga. Sebab mereka ini membuat keputusan berdasarkan kepada perkara yang as it is, berdasarkan kepada perlembagaan. Dan mereka berhujah berdasarkan kepada benda yang itu saja. Bahkan kalau kita nak tengok, Tan Sri Abdul Rahman Sabli pun tidak menyatakan tentang cause and effect. Lebihnya kepada locus standi Nick Allen untuk memfailkan petisyen tersebut. Itu saja. Dia tak sebut pun tentang constitutional right ke apa-apa ke, tak ada. Tetapi yang menjadi argumen kita sebenarnya dan juga ramai pegang-pegang Islam terutamanya ialah tentang cause and effect. Tentang implikasi, tentang perkara yang boleh terjadi sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian. Dan benda ini beyond apa yang tercatat pada kertas sebenarnya. Sebab kalau kita perhatikan, setiap benda yang kita lakukan ini akan menjadi presiden untuk benda-benda yang akan berlaku pada masa akan datang, terutamanya kalau melibatkan keputusan mahkamah. Di mana apa yang berlaku pada Jumaat lepas tuan-tuan dan puan sekalian ialah satu presiden. Di mana selepas ini pasti akan ada orang lain selain daripada Nick Allen yang akan mencabar mana-mana enakmen Jamiah Syariah Negeri lain pula masalahnya. Sebab presiden sudah ada. Kes Nick Allen ini telah menjadi satu pencontoh dan of course akan menjadi rujukan kepada mahkamah selepas ini. Ini yang dirisaukan sebenarnya. Bak kata-kata daripada Zanul Rijal Abu Bakar, iaitu seorang peguam yang sangat-sangat prominent. Selepas ini tengoklah 13 negeri enakmen Jamiah Syariah mereka juga akan dicabar disebabkan oleh kes Nick Allen ini telah berjaya. Dan ada seorang sahabat sebenarnya telah mengemukakan perkara itu dalam TikTok beliau. Tetapi tiba-tiba pula RTM melalui rancangan Biar Betul telah stitch video tersebut dan nak imply konon-kononnya sahabat itu telah melakukan satu fitnah dan sebagainya. Tetapi sahabat itu tak diam. Dia telah membuatkan satu video untuk membidas kembali rancangan Biar Betul itu sambil mempersoalkan adakah RTM ini sebenarnya yang cuba untuk menyebarkan fitnah. Anda tonton video ini. Aku nak sentuh sikit berkenaan dengan satu segmen nama dia Biar Betul yang dia stitch video aku dalam tu dan dikatakan yang aku seakan-akan macam sebar fitnah. Jadi, bila kes Nick Allen ni diputuskan sedemikian, maka akan timbullah masa akan datang nanti Nick Allen 2.3, Nick Allen 2.4 dan seterusnya yang akan mencabar undang-undang ataupun enakmen negeri-negeri ini dan mengisytiharkan bahawa kesalahan-kesalahan ni adalah tidak sah. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan berkenaan tidak berasas. Ia turut disahkan Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut jabatan itu, jenayah yang berlaku di Kelantan kekal jadi kesalahan meskipun peruntukannya dalam enakmen negeri dibatalkan. Ataupun aku sebarkan satu berita yang tidak tepat, informasi yang tidak tepat berkenaan dengan kes Nick Allen. Hujah yang diberikan adalah dua saja. Yang pertama, dia orang kata aku over exaggerate benda yang tak akan berlaku ataupun tidak berlaku pun. Yang kedua adalah aku memetik
section yang tidak terbatal dalam kes ni Elin. Baik, aku akan sentuh benda ni satu persatu. Yang pertamanya berkenaan dengan aku seakan-akan over exaggerate benda yang tak berlaku. Kita kena tahu dalam kes ni Elin ni, dia adalah presiden. Kes ini akan dirujuk pada kes-kes akan datang. Sekiranya datangnya orang lain yang ingin mencabar kesalahan jenayah syariah yang sama ada dalam kes ni Elin kepada negeri-negeri lain, seperti mana yang aku kata dalam video aku, ada pada negeri-negeri lain kesalahan yang sama, maka benda ni boleh berlaku. Cabaran ni dibolehkan, satunya kerana keluasan local standard yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan. Yang keduanya adalah disebabkan kes ni Elin ini. Jadi itulah sebab aku bagi tahu yang kemungkinan akan timbulnya ni Elin 2.0, 3.0 yang akan mencabar enakmen jenayah syariah negeri-negeri lain, kerana ada pada enakmen jenayah syariah negeri-negeri lain berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang telah terbatal dalam kes ni Elin. Yang kedua, berkenaan dengan aku salah memetik kesalahan yang dikatakan tidak terbatal pun dalam kes ni Elin. Baik, yang pertama, aku nak minta RTM keluarkan senarai 16 kesalahan yang telah dibatalkan dan kesalahan-kesalahan yang tidak dibatalkan. Cuba keluarkan. Ada 16 kesalahan yang dibatalkan dan ada 2 kesalahan yang tidak dibatalkan sebab ni Elin tarik balik. Apa 2 tu? 2 tu adalah yang pertama dakwaan palsu. Yang kedua berkenaan dengan perbuatan judi, permainan judi, orang tu main judi. Tapi yang berbaki dalam kes ni Elin yang dicabar adalah 37 1B, penganjuran judi. Dan itulah jadi contoh yang aku bagi. Aku tak bagi contoh berkenaan dengan orang bermain judi. Contoh aku bagi adalah orang yang menganjurkan judi. Kaji baik-baik, baca baik-baik, tengok baik-baik RTM buat kerja macam mana ni. Korang adalah agensi kerajaan. Aku sebar fitnah ataupun korang yang cuba sebar fitnah? Fikir baik-baik buat benda ni. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa yang telah diargukan oleh sahabat itu sebenarnya adalah sangat betul. Iaitu benda ini akan jadi presiden. Dan selepas ini pastinya akan ada orang yang akan jadi Nick Elin 2.0, Nick Elin 3.0, Nick Elin 4.0 dan banyak lagi sebenarnya. Sebab perkara ini, macam yang saya katakan dalam salah satu video saya baru-baru ini pun, dia akan membuka floodgate. Dia akan membuka ruang yang sangat-sangat besar untuk mana-mana enakmen jenayah syariah negeri yang mungkin dilihat bertindan dengan perlembagaan, bertindan dengan sivil akan dicabar satu persatu. Dan masa itu, kuasa mahkamah syariah akan menjadi semakin kecil, semakin kecil dan semakin kecil. Mana datang nak memperkasakan mahkamah syariah kalau macam tu? Tetapi kalau anda tak nak percaya kata-kata saya, anda tak nak percaya kata-kata sahabat yang duk bergaduh dengan biar betul itu, anda dengar pula kuliah daripada seorang peguam ini yang juga merupakan seorang ustaz berkenaan dengan kes Nick Elin ini, dan sebenarnya apakah implikasi-implikasi yang boleh terjadi dan terlibat sebenarnya. Jemput tonton video ini pula. Persoalannya ialah apakah betul tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam? Untuk menjawab perkataan ini tuan-tuan, saya nak rujuk tuan-tuan semua kepada Titah Sultan Selangor, sempena mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ke-70. Dan kita tahu peranan Sultan Selangor sebagai pengerusi MKI, lantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Apa kata tuanku? Isu kedua yang ingin better bangkitkan di dalam titah ucapan better ini adalah berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri. Tuan-tuan tengok, Dewan Undangan Negeri-Negeri, bukan negeri Kelantan saja ni, melibatkan semua negeri di Malaysia. Negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, semua negeri di Malaysia. Dia kata berkenaan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggubal undang-undang Islam di bawah enactment negeri serta bidang kuasa mahkamah-mahkamah syariah. Tuanku kata kebelakangan ini terdapat banyak kes yang sedang dibicarakan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah telah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan tengok perkataan yang tuanku guna, telah dicabar di Mahkamah Persekutuan, khususnya berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri di dalam membuat dan meluluskan undang-undang Islam ataupun undang-undang syariah serta bidang kuasa mahkamah syariah yang mendengarnya. Cabaran ni tuan-tuan, tuanku sebut dengan jelas, ini mencabar berkenaan dengan undang-undang Islam, berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah.
Kemudian tuanku masuk kepada kes Ni Ilin. Apa kata tuanku? Tuanku kata cabaran atas dasar yang sama. Mana tuanku nak bagi tahu benda yang tadi tu sama cerita dia. Benda yang sama. Cabaran atas dasar yang sama difalkan di Mahkamah Persekutuan oleh Ni Ilin untuk membatalkan 20 kesalahan jenayah syariah. Apa yang tuanku kata? Trend sebegini yang tuanku sebut tadi, daripada Sisters in Islam, kan, kes Iki Putra, kes Ni Ilin, tuanku kata trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Yang kata ni bukan rakyat biasa. Yang kata ni bukan orang biasa yang tidak ada jawatan. Yang kata ini adalah Sultan Selangor yang mempengerusikan MKI, yang mana fungsi dan peranan MKI ialah untuk menjamin kedudukan Islam dalam negara kita. Dan tuanku sebut trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar, yang sekaligus menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah di negeri-negeri untuk membicarakannya. Soal parti, kita biarkan orang politik bercakap di pentas politik. Kita sekarang bercakap tentang masa depan undang-undang syariah. Kita sekarang bercakap tentang masa depan mahkamah syariah. Kita bercakap tentang masa depan agama kita orang Islam dalam negara kita ini. Ini bukan benda kecil tuan-tuan. Ini benda yang serius. Sebab ini disebut dengan titah tuanku sebagai pengerusi MKI bahawa ia menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Siapa yang kata bahawa ini tidak menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah, maka perkataan dia bertentangan dengan titah tuanku. Benda yang dia kata itu berbeza dengan apa yang disebut dan dirumuskan oleh tuanku sebagai pengurusi MKI. Apakah ini memberi masalah kepada pihak berkuasa agama negeri selaku pihak berkuasa yang ada authority untuk mentadbir agama kita dalam negara kita? Tuanku kata better difahamkan pihak berkuasa agama di peringkat negeri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan keputusan mahkamah yang memihak kepada tafsiran yang dikehendaki dalam keadaan peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan yang sedia termaktub ketika ini. Anda lihatlah tuan-tuan dan puan sekalian, beliau telah memetik titah ucapan Sultan Selangor yang juga merupakan pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ataupun MKI yang telah dikeluarkan pada bulan Ogos tahun 2023. Mungkin akan ada orang tanya, oh mana buktinya, tak nampak apa sebagainya. Inilah bukti dia tuan-tuan dan puan sekalian. Titah Sultan Selangor merangkap pengerusi MKI pada bulan Ogos tahun 2023. Dan pada ketika itu, pada perkara ke-7 kalau tak salah saya, Sultan Selangor telah menyatakan kegusaran baginda berkenaan dengan cabaran Ni Ilin ini, di mana baginda telah menyatakan benda ini akan membuka ruang yang lebih besar lagi untuk cabaran-cabaran bagi enactment jenayah syariah di semua negeri. Dan ini yang tengah dan akan terjadi sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebimbangan kita berasas. Kita bukan sekadar wala-on yang duk hentam apa-apa saja yang mereka buat dan sebagainya. Tetapi kita bercakap berdasarkan kepada keraguan yang ada asasnya. Dan benda ini dikuatkan dengan titah Sultan Selangor yang telah dititahkan pada tahun lepas lagi masalahnya. Lebih kurang 6 bulan lepas Sultan Selangor dah titahkan benda ini, kegusaran baginda, kerisauan baginda. Tetapi masa itu rasa-rasanya tak ramai yang ambil pot pada ketika itu. Betul tak? Dan sekarang ini nasi dah jadi bubur. Cumanya kita ada sedikit harapan jugalah. Hamzah Zainuddin dan juga Perikatan Nasional dikhabarkan telah memohon untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong serta Sultan Selangor bagi membincangkan tentang perihal petisyen Ni Ilin ini. Saya tak tahulah apa yang bakal dibincangkan dan sebagainya dan apa yang cuba di-accomplish, tetapi ini merupakan satu langkah yang baguslah. Cuma bagi saya tuan-tuan dan sekalian, adalah lebih molek sekiranya kalau Perdana Menteri sendiri yang memohon untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong serta Sultan Selangor untuk membincangkan perkara ini. Lagi cantik, Perdana Menteri mengarahkan pegawai negara untuk memfailkan petisyen bagi merujuk semula ataupun review semula keputusan Mahkamah Persekutuan pada hari Jumaat lepas. Atau lagi cantik lagi,
kerajaan sudah ada 2/3. Gunakan 2/3 anda itu untuk pinda akta-akta yang berkaitan dengan memperkasakan mahkamah syariah. Itu pun jikalau anda mempunyai keazaman politik ataupun political will untuk melakukan sedemikian. Sekarang ini bola berada dekat kaki anda, wahai kerajaan, wahai PMX, wahai Menteri Agama. Jangan sia-siakan peluang yang ada depan mata anda ini untuk menunjukkan kepada masyarakat Malaysia, terutamanya orang-orang Islam, betapa betul lah kerajaan Perpaduan Madani ini tidak pernah merendah-rendahkan agama, bahkan menjulang agama itu setinggi-tingginya, menjulang undang-undang syariah setinggi-tingginya. Kita perhatikan dengan penuh minat dan insya-Allah kita akan terus memantau dan pesan saya terakhir sebelum saya berlalu kepada anak-anak papa yang duk kelang kabut sangat hendak hentam Didi dan sebagainya. Saya nak tanya juga, anda hentam Didi dan sebagainya, anda faham tak apa yang anda hentam? Dan kenapa anda hentam sangat Didi itu? Kenapa anda pertahankan sangat Nick Elin tu masalahnya? Amboi, ada apa-apa ke duk defend sangat Nick Elin tu masalahnya? Kalau anda nak kata anda mempertahankan mahkamah, anda jangan berbohonglah. Anda jangan kencing orang. Sebab pada ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati bersalah atas pertuduhan liwat beberapa tahun lepas, anda jugalah antara insan-insan yang duk lantang mempertikaikan keputusan mahkamah, yang duk lantang kata mahkamah tak adil dan sebagainya. Tidakkah pada ketika itu anda lupa yang anda sebenarnya begitu merendah-rendahkan mahkamah dan juga institusi kehakiman? Kata hakim kena beli dan sebagainya. Jangan ingat saya lupa, jangan ingat rakyat lupa. Dan benda itu sebenarnya menjadikan anda langsung tak layak untuk berbicara seolah-olahnya anda lah seorang yang sangat-sangat mempertahankan mahkamah, sangat-sangat mempertahankan agama. Anda langsung tak layak untuk bercakap tentang perkara itu. Sebab apa? Sebab anda ialah satu golongan yang sangat-sangat hipokrit. Nasib baik piramid tak wujud lagi pada zaman ini untuk tanyakan soalan ini pada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?